Dia bangun balik. Dia bangun tapi mata dia tertutup. Tiba-tiba dia bersuara, Assalamualaikum. Wah, ini kali dia beri salam, suara sudah lain. Aku sudah goyang. Lain macam ni, aku cakap hati. Apa pula ni, kata kan. Ini kemah budak-budak mengakap ke, katanya. Dia tak buka mata, dia bercakap je. Kemudian ada seorang jurulatih ni, dia macam translator lah kepada Abang Awi ni. Sebab cakap dia tu bunyi macam tak orang faham. Aku faham sikit je. Dia cakap macam bunyi orang Indonesia, Jawa lah. Lepas tu dia tanya, mana budak yang tu ni? Yalah, akulah yang kena pindah semalam tu. Kemudian dia ambil jari aku, dia pegang. Dia kata, gitulah. Kemudian dia baca something lah. Aku tak tahu, aku tak apa dengar dia baca apa. Baca. Lepas tu dia pegang jari aku, letak mulut dia. Kemudian dia sedut. Lama jugalah dia sedut, panjang nafas dia. Lepas tu lepas. Lepas tu dia diam. Dia lama juga diam. Lepas tu dia pegang balik jari aku. Dia pegang. Okeylah, tak ada apa dah, dia kata. Cuma lepas ni janganlah buat benda bukan-bukan. Dia nasihat aku, jangan cakap besar, dia kata. Kalau macam orang Kelantan kata, mulut tak ada insurans. Aku tak tahulah betul ke tak betul orang Kelantan cakap itu. Sebab dia translator, dia cakap aku tak faham. Sebenarnya aku lelaki biasa kan, kalau bercampur dengan budak-budak perempuan. Biasalah kita nak tunjuk hebat, nak tunjuk macam aku ni berani sangat. Sebab aku ada cerita hantu kat budak-budak perempuan daripada sekolah RPK, Raja Umbang Kasum. So mungkinlah itu antara yang menjadi punca kenapa aku dipindahkan daripada tapak camp aku pergi ke tempat Pahang. Sebenarnya jauh juga antara kawasan tapak negeri Perak ni dengan negeri Pahang tu. Pahang atas lagi, atas bukit. Jauh jugalah. So dia kata dia boleh tolong sekali je lah. Kalau lepas ni kena lagi, dia tak boleh tolong dah. Tak apalah, aku kata aku pun okey lah. Lepas tu dia kata tak apalah, kalau tak ada apa saya nak balik, dia kata kan. Okey, terima kasih semua. Lepas tu dia pun baring balik macam tidur tadi. Baring tidur, selang beberapa minit Abang Awi bangun. Bila dia bangun tu, dia cakap-cakap macam orang mamai, macam orang tak sedar. Nak katanya dia mengubat aku dengan cara menurun lah. Selepas daripada tu aku dah bersembang dengan beberapa orang mengatakan itu cara menurun. Ada benda masuk dalam badan dia dan dia mengubat. Okey, tak apalah, itu satu hal lah. Kemudian selesai kes tu. Viral jugalah masa tu cerita pasal aku kena pindah ni kan. Okey, kemudian hari yang berikutnya Cikgu Amin banyak lepak dengan aku masa tu sebab dia nak bantu aku untuk pulihkan semangat kan. Aku agak lemah, agak kurang, yalah macam hilang mood lah kan selepas kejadian tu. So dia bawa aku pergi jalan, beli barang, shopping dia dengan Cikgu Zul. Tiba waktu masa tu petang lah, dalam pukul, aku tak silap aku dalam pukul 3 lebih, ada satu panggilan masuk dari Cikgu Amin. Kemudian Cikgu Amin pun angkat telefon dan dia nampak macam resah, macam gelisah, macam ada benda sesuatu berlaku. Dan terus Cikgu Amin dengan Zul berlari laju. Dia macam berlari laju dan cakap aku cepat dia kata kan. Aku follow lari, tak sempat fikir apa. Aku follow sampai ke satu tempat, ada satu jambatan, dia orang berhenti. Cikgu Amin pun dia melangkah 2-3 langkah, dia patah balik. Lepas tu dia kata, dia nampak macam tengah kaget, macam tengah kelang kabut, macam risau sesuatu. Lepas tu sambung berlari sampai dah ke tapak kemah Kuala Kangsar. Dia orang masuk ke dalam kawasan, aku tak boleh masuk. Dia tak bagi masuk. Aku duduk luar bersama, rupanya dekat dalam kawasan negeri Perak tu sebilangan jurulatih lelaki dah ramai ada kat dalam, yang peserta student semua kat luar, tak boleh masuk dalam kawasan. So aku pun pergi dekat Cikgu Uti. Cikgu Uti kebetulan kat luar juga. Aku tanya Cikgu Uti, apa yang berlaku ni, kata kan, sebab kamu lah ni. Cikgu Uti marah aku. Alamak, aku cakap kan, asal marah aku pula, aku tak tahu apa-apa kan. Cakap tak apalah. Lepas tu aku tengok dia jauh, dia orang tengah bersembang. Aku nampak Cikgu Amin duduk dekat tempat kira kemah Hulu Setia yang dekat tengah-tengah kawasan tu. Tiba-tiba aku nampak Cikgu Amin bersilat. Tengah duduk tu bersilat. Kan? Aku nampak dari belakang lah. Cikgu Amin belakang aku yang dekat luar pagar ni, dia bersilat. Aku pun tak faham benda kan. Cerita tu setakat tu je lah yang aku tahu. Masa tu lah aku tahu, masa tu itu je. Kemudian mulai daripada hari tu, start maghrib hari tersebut, kita orang diarahkan untuk baca Yasin. Selepas solat maghrib secara berjemaah, baca Yasin, berzikir dan sebagainya. Aku pun follow je, baca Yasin dan sebagainya. Petang tu aku dengan kawan aku 2-3 orang nak mandi. Pergilah mandi di waterfall, bawah tu ada waterfall. Tiba-tiba ada seorang budak ni adik angkat aku. So aku jadikan dia angkat sebagai comel. Budak tu masa tu umur dia masa tu jam 4. Dia ni budak daripada Felda Lasah. Pada Lasah di Sungai Siput. Dan aku selalu buat program bersama dia, buat aktiviti semua aku bersama dengan dia. Dia nak ikut aku pergi mandi, tapi kebetulan masa tu dah petang. Jadi aku kata tak payah ikut lah kan. Kalau nak pergi kena cari cikgu bawa kan. Okay, dia pun aku lah, dia kata tak apalah. Aku dengan kawan aku turun, jauh jugalah, turun bawah bukit. Tiba-tiba waktu kita nak sampai, ada seorang budak datang lari-lari jumpa aku.
Bang. Oh, budak Perak ini budak Perak lah. Kebetulan kawan aku duk pakai baju negeri Perak, baju official baju negeri Perak. Ni ada seorang budak Perak cedera ni, kata. Cedera kan? Aku tak boleh nak pergi sebab aku nak, dia orang kawan aku 2 orang ni bagi aku pegang towel dengan baju ganti. Aku jadi tukang pegang baju lah. Dia orang 2 orang pergi ke tempat yang kata ada budak Perak cedera tu kan. Dia orang pergi, aku pun tunggulah. Selang beberapa minit, tiba kawan aku datang balik. Dia cakap, ni adik kau Fahmi tu cedera, kepala dia berdarah, pecah. Aku cakap pasal apa? Tak tahu, dia orang kata dia terjun ke bawah, terjun daripada batu tu bawah. Bukan dia ke atas tadi ke masa kita nak turun bawah? Itulah aku pelik kata kan. Lepas tu dia orang dah hantar ke bahagian dia satu, memang klinik sementara ataupun memang untuk event Jambore ni memang dia ada buka satu bahagian untuk kecederaan apa semua. Kemudian dengar kata tunggu ambulans sebab kecederaan ni teruk, di kepala dia tu pecah. Jadi terpaksa bawa ke hospital lah. Lepas tu okey lah, tak apalah, dia dah pergi sana. Aku mandi-mandi dengan orang pun selesai. Lepas dia dah pergi hospital, dah jahit kepalanya, dia baring dekat kamar hostel. Aku tanya macam mana boleh turun, sedangkan tadi kan abang cakap tak boleh pergi, kena tunggu cikgu boleh turun. Dia kata sebenarnya masa abang turun tu, lepas tu ada seorang budak datang jumpa saya, ajak saya turun mandi. Dia kata jomlah mandi sama-sama kan. Dia kata kan kita main terjun, dia macam cabar saya nak mandi. Lepas tu saya pun turun lah, saya ikut tengah. Dia kata kan, saya tak ikut jalan biasa. Dia kata saya lalu ikut bahagian kemah semua kan. Bila turun bawah tu, terus budak tu yang ajak saya tu terus naik atas batu tinggi, kemudian tu terus terjun tiruk ke dalam air. Kemudian saya pun tengok dia buat, saya pun ikut lah. Saya pun naik atas batu, saya terjun tiruk. Rupanya bawah dekat air tu ada batu besar, dan dia tiruk betul-betul kepala atas batu. Itu yang pecah, ada bentuk macam V dekat dahi dia tu. Berjahit, 12 jahit kalau silap aku. Saya pelik, budak mana pula yang ajak dia kan. Okey, tak apalah. So dia pun okey, dia tak ada apa, dia teruk lah, dia jahit, dia dah selamat lah. So besoknya hari ke-6 malam ada mesyuarat. Jurulatih aku buat mesyuarat. Dia panggil ketua-ketua, aku salah seorang ketua dalam grup aku, suruh jumpa dan cakap kita kena balik. Sebab apa? Ada berlaku sesuatu lah, dan kita tak boleh nak proceed sampai hari yang ke-9. Kita kena balik. Nak tak nak kita kena balik. Aku termasuklah dengan budak-budak lain yang membantah untuk balik awal. Termasuklah budak dari sekolah Songwah dan juga sekolah Sinchu. Budak-budak Cina, dia orang tak faham. Siap dia tanya aku, kenapa nak balik? Dia takut hantu apa, dia kata. Aku pun tak tahu nak kata apa. Masa tu aku pun keliru juga apa yang berlaku. Walaupun aku tahu sedikit, sebab kita orang baru habis selesai buat aktiviti, dan masa tu lah kita orang nak berjalan, nak beli barang, nak shopping, nak ngorak awet lah apa semua kan. Dipendekkan cerita, Cikgu Amin panggil ketua-ketua untuk diceritakan apa yang berlaku sebenarnya. Okey, kemudian semua ketua-ketua yang dipanggil Cikgu Amin pun berkumpul untuk mendengar apakah cerita sebenarnya di sebalik. Kami semua terpaksa pulang awal pada hari yang ke-7. Kami duduk dekat bawah Kemah Rustia tu. Cikgu Amin cerita satu persatu. Yang pertama sekali ialah, sebenarnya jika mana aku nampak Cikgu Amin bersilat dekat Kemah Rustia, ketika itu ada satu orang guru latih atau cikgu yang telah dapat berhubung dengan penghuni kawasan tu sebenarnya. Kita boleh panggil jin lah, jin yang menghuni kawasan tu. Kemudian Cikgu Amin telah dipanggil untuk menjadi perantara lah. Cikgu Amin ni sebenarnya memang seorang yang berkebolehan dalam yang berkaitan dengan mistik ni. Jadi Cikgu Amin duduk di tengah kemah itu tu bersilat itu, sebenarnya dia sedang melakukan upacara berhubung dengan pihak belah sana, pihak jin. Yang mana jin yang datang untuk berbicara ataupun bercakap atau mengadukan hal mereka kepada kami itu duduk di sebelah, dan dia memegang bahu Cikgu Amin, menyatakan apa yang dia tak puas hati ataupun apa benda yang dia marahkan. Kemudian Cikgu Amin dan juga pihak guru semua tidak menceritakan kepada kami sebab untuk tidak menimbulkan situasi tegang ataupun panik. Tapak itu sebenarnya dihuni oleh satu kerajaan jin yang mana telah hidup di situ lebih kurang hampir 1000 tahun. Mereka ni ketika mana kami masuk kawasan tu, clearkan tapak tu, yang mana ketika itu aku ketua membersihkan kawasan tu, jadi menyebabkan kami dikatakan telah merosakkan istana, telah mencederakan ramai penghuni di kawasan situlah. Ada yang mati, diklaim macam tu. Jadi akhirnya pihak jin yang berada di situ ingin menuntut balas, kira macam dia nak balas dendam ataupun dia telah meminta sesuatu sebagai ganti rugi kepada kerosakan yang telah kami lakukan lah. Jadi permintaan dia ialah dua benda. Yang pertama dia nak darah, dan yang kedua dia nak nyawa.
Okey, darah sebenarnya dia dapat, iaitu adik angkat aku yang jatuh, yang terjun dekat air terjun tu sebenarnya disebabkan perbuatan mereka. Jin tu telah menyerupai seorang budak dan telah mengajak adik angkat aku untuk terjun tiruk dekat waterfall yang tadi tu. Okey, jadi darah dia dapat. Okey, yang tinggal lagi satu ialah nyawa. Dan sebenarnya waktu aku dipindahkan daripada subcamp Kuala Kangsar tu ke tempat Pahang, sebenarnya itu adalah hint ataupun cubaan pertama untuk dia memberitahu bahawa mereka berada di situ dan mereka ingin berbicara dan ingin meluahkan perasaan, memberitahu tentang kerosakan yang berlaku. Jadi itu sebab aku antara orang yang paling dijaga oleh Cikgu Amin sebenarnya. Okey, kemudian setelah daripada pertemuan dan perbicaraan di antara pihak Jin dan juga Cikgu Amin, kami telah decide untuk buat bacaan Yasin setiap hari lepas maghrib. Kita nak buat benteng lah, kita buat pagar Yasin supaya dapat menghalang daripada serangan-serangan yang dilakukan oleh pihak jin. Dan sebenarnya setiap hari selepas daripada pertemuan itu, Cikgu Amin setiap malam dia akan bertarung, berlawan dengan panglima-panglima yang telah dihantar oleh Raja Jin untuk menyerang pihak kami lah, terutamanya aku. Jadi Cikgu Amin telah mengambil tanggungjawab untuk berlawan setiap hari. Itu sebab pagi semalam tu, pagi tu aku tengok Cikgu Amin bangun sembahyang subuh, mukanya pucat. Muka pucat, kemudian dia selalu batuk. Batuk kan. Jadi aku tengok, aku pelik kan, kenapa Cikgu Amin nampak tidak sihat waktu pagi tu. Rupanya malam tu dia telah bertarung. Dia kata kalau tak silap aku 5 ekor jin yang datang dihantar oleh panglima untuk bertarung. Dan alhamdulillah sampai ke hari yang ke-6 tu Cikgu Amin masih bertahan dan dia mampu mengalahkan yang dihantar. Dan Cikgu Amin beritahu besok tu ialah hari Khamis dan malam tu ialah malam Jumaat. Dan Cikgu Amin beritahu kepada kami malam Jumaat itu adalah malam pertarungan yang terakhir, dan jika menang seperti pepatah, menang jadi arang, kalah jadi abu. Jadi Cikgu Amin bukan tidak yakin ataupun tidak berani, tapi dia tak nak ambil risiko untuk meneruskan pertarungan yang terakhir itulah. Jadi dia buat keputusan, kami ini semua adalah pendatang, kami datang ke situ dan kita telah menceroboh sebenarnya tapak tempat, dan dia adalah penghuni asal. Jadi kita tak boleh nak besar kepala ataupun kita nak tunjuk kita hebat. Jadi kami bukan kalah, tapi kami mengalah dan beralah, kita kata. Jadi pihak guru-guru dan juga tu telah buat keputusan untuk kami berundur sebelum menjelangnya senja hari ke-7 hari Khamis malam Jumaat tu. Kalau tanya pada aku kenapa malam Jumaat tu, aku tak dapat nak jawab lah, sebab ada yang kata malam Jumaat adalah malam yang paling hebat atau paling kuat untuk jin. Jadi itu aku tak pasti, itu kena rujuk pada orang yang berbakar. Akhirnya keputusan sebulat suara, kami bersetuju untuk pulang disebabkan risiko yang sangat besar. Kita perlu elakkan, katalah Cikgu Amin terus dan juga pertarungan malam akhir tu, mungkin Cikgu Amin kata mungkin dia akan kehilangan nyawa lah, dan itu takdir Allah Ta'ala, dan kami pulang. Okey, jadi pagi Khamis itu kami berkemas, semua kemah-kemah diruntuhkan, dikemas. Kami kemas seperti mana mula-mula kami masuk. Segala buluh ataupun kayu-kayu yang kita gunakan semua disusun setempat di tengah-tengah tapak tu. Kemudian kami bersama-sama membaca doa, diketuai ada satu orang ustaz tu, dan kita memohon pada Allah Ta'ala supaya melindungi kami daripada gangguan yang ada lah. Dan akhirnya kami beredar dalam lebih kurang jam hampir tengah hari jugalah, bergerak nak pulang ke Kuala Kangsar. Perak Tengah lewat sedikit pada kami, dia sebelah petang sikit baru pulang. Dan aku masa tu tak tahu Perak Tengah balik juga, sebab aku dah sampai Kuala Kangsar baru tahu cerita Perak Tengah pun balik juga pada yang sama. Aku tak pasti sebab apa, tapi sebenarnya sebab yang sama. Cuma kenapa, apa reason yang tu mungkin aku tak tahu. Mungkin disebabkan deal dia dengan yang Abang Awi menurun tu kan, mungkin tu antara punca juga lah. Kemudian on the way kami balik tu, kami singgah ke kolam air panas dekat Baling, mandi untuk bersihkan badan semua. Kemudian selesai dan kami sampai ke Kuala Kangsar agak lewat, dekat hampir pukul 12.30 malam, sebab di Baling tu maghrib, lepas tu singgah makan semua, lepas tu balik sampai ke Kuala Kangsar lebih kurang hampir pukul 12 malam. Kemudian aku tak dengar cerita apa selepas tu. Cuma seminggu selepas tu aku datang sekolah, aku jumpa kawan aku yang sama-sama pergi. Dia kata, "Nem, kau nak tahu tak, ada cerita masa kita balik?" Dia kata. Aku kata, aku dah habis dah. Rupanya ada cerita. Dikatakan yang kita orang balik tu satu bas, satu van dan satu kereta kalau tak silap aku. Ada 5 ekor jin yang dihantar untuk follow kita orang. 2 ekor ikut bas, 2 ekor ikut van dan 1 ekor ikut kereta. Yang 2 ekor yang ikut bas, dia tidak bernasib baik sebab dalam bas ada Cikgu Amin dan Cikgu Zul. Kemudian kedua-duanya ditewaskan begitu saja. Yang ikut kereta ni kelakar sikit sebab
dalam kereta tu ada ustaz. Aku tak ingat nama ustaz ni. Dia ustaz MCKK. Kemudian ustaz ni cerita, dia kata jin tu datang mengganggu, kemudian dia belasah jin tu, dan jin tu minta izin nak balik. Dia kata dia dah kalah, waktu dia minta izin nak balik ke tempat dia. Lepas tu ustaz tu tinggalkan di tepi highway je lah. Dia balik macam mana tak tahulah. Kemudian yang dua lagi tu ikut van, yang tu ikut sampai ke Kuala Kangsar. Dan telah mengganggu dua orang cikgu. Kalau tak silap aku, cikgu T dan juga ada seorang cikgu lelaki. Aku tak ingat siapa nama cikgu tu. Dan tapi tak ada apalah, dia orang balik, kemudian dia orang berubat dan berjumpa ustaz yang pakar mahir dalam bidang-bidang perubatan Islam, dan akhirnya berjaya dipulihkanlah daripada gangguan. Dan alhamdulillah selesai cerita pengalaman aku yang aku rasa ini antara yang besar lah dari diri aku, sebab dia melibatkan darah dan juga nyawa, dan Allah telah mentakdirkan kami selamat, alhamdulillah. So ini sebagai peringatan lah kepada semua orang yang mana kalau ada terniat untuk pergi berkemping, masuk ke dalam hutan atau pergi ke kawasan-kawasan yang kita ketahui ataupun kita rasa berkemungkinan ada penghuni lain, jadi kita hendaklah menjaga kita punya akhlak kita dan percakapan kita, kan, sebab kita tak tahu siapa yang berada di situ dan kita mungkin menyakiti ataupun mengganggu benda lain. Okey, jadi terima kasih kepada yang mendengar dan mengikuti cerita ni. So kalau korang suka dengan cerita aku ni, jangan lupa subscribe, like dan share video ni, dan jangan lupa komen juga. Komen lah apa pun, tak apa, aku sedia untuk membaca komen dan kritikan yang ada, dan aku akan tambah baik lagi video ni insyaAllah di masa-masa akan datang. Dan yang pastinya ada banyak lagi cerita-cerita pengalaman sebenar seram yang melibatkan diri aku. Dan ada satu lagi cerita yang akan datang yang akan aku ceritakan, yang besar juga dan sampai melibatkan kes polis. So kalau nak tahu cerita apa, nantikan. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.